Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membentangkan OPD bagi kursus PPPS 3013 Penghasilan Produk Pastry. Ini adalah halaman hadapan untuk OPD PPPS 3013. Ini adalah bahagian utama memperkenalkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISM P9 Jun 2020 semester 2 tahun 3 Institut Pendidikan Guru Kampus Ken. Bilangan pelajar adalah seramai 38 orang. Kemudian kita pergi kepada hasil pembelajaran kursus. Hasil pembelajaran kursus bagi PPPS 3013 ada 5 iaitu HPK 1 menguraikan konsep dan prinsip penyediaan pastry, HPK 2 mengaplikasikan kemahiran menghasilkan produk pastry secara berkumpulan, HPK 3 menghasilkan inovasi produk pastry, HPK 4 melaksanakan jualan produk pastry dan kemudian HPK 5 mendokumentasikan projek jualan projek jualan aktiviti usahawan muda. Dia bersama-sama dengan pelajar-pelajar KWS 3013. Walaupun pelajar ini bukan pelajar yang sama, tetapi ada satu projek yang mereka akan lakukan bersama-sama di mana pelajar-pelajar bagi PPPS 3013 akan belajar berkenaan dengan projek jualan bersama-sama dengan pelajar KWS 3013. Seterusnya adalah merungkai standard dan TBI. Ini adalah maklumat merungkai standard dan perancangan PDP KMR di mana pelajar akan melihat bagaimana ianya dirungkai dan kemudian kemudian rancangan PDPC KMR. The big idea untuk kursus ini adalah usahawan muda memeta haluan melakar kejayaan dan ini adalah essential questionnya. Dan seterusnya taklimat petugasan pentaksiran berterusan dalam bentuk video dan pelajar boleh mengakses dan memuat turun tugasan pentaksiran berterusan di GC PPPS 3013. Seterusnya kita pergi ke pembelajaran bermakna 1, diletakkan HPK yang berkaitan, hasrat pembelajaran dan kriteria kejayaan, dan di bahagian ciri-ciri DLO pembelajaran bermakna 1 diletakkan juga berkenaan dengan 6C, 3R, 3E dengan learning design, topik yang berkaitan, aktiviti, nota-nota dan buku yang boleh digunakan oleh pelajar, aktiviti perbincangan, kemudian aktiviti kolaborasi bersama-sama pelajar. Ini adalah arahan tugas di mana selepas pelajar belajar di bahagian ini mereka akan melakukan kuis. Dan juga di samping itu pelajar ada buat kajian lapangan di mana pelajar mencuba pastry di sekitar bakery di sekitar Tuaran dan Kota Kinabalu secara berkumpulan. Seterusnya kita pergi ke pembelajaran bermakna 2. HPK yang terlibat, HPK 2 dan HPK 3. Ini hasrat pembelajaran dan kriteria kejayaan dan juga ciri-ciri DLO bagi PB2. Topik yang terlibat, nota-nota dan video-video yang berkaitan digunakan sebagai bahan bantu mengajar dan juga aktiviti perbincangan. Dan sekiranya pelajar ada mendapat idea apa yang perlu dikongsi dengan rakan-rakan, saya akan memasukkan di sini juga supaya semua pelajar akan dapat tengok. Kemudian kita ada panduan dan petua dan tugasan dan juga aktiviti pembelajaran. Ini adalah hasil-hasil daripada aktiviti amali pelajar. Seterusnya kita ke pembelajaran bermakna ketiga. HPK yang terlibat, HPK 2, HPK 3, hasrat dan kriteria kejayaan, ciri-ciri DLO pada pembelajaran bermakna ketiga, topik yang terlibat, nota video yang boleh digunakan di dalam kelas dan juga pelajar boleh gunakan untuk pembelajaran kendiri, kemudian resepi, panduan, arahan aktiviti pembelajaran dan hasil pelajar. Seterusnya kita pergi ke pembelajaran bermakna yang keempat, HPK yang terlibat, HPK 2 dan HPK 3. Hasrat pembelajaran, kriteria kejayaan pembelajaran bermakna 4, ciri-ciri DLO pembelajaran bermakna keempat, topik yang terlibat dan seterusnya kita ada nota, kita ada resepi, kita ada panduan, arahan aktiviti pembelajaran dan akhir sekali hasil pelajar. Seterusnya kita pergi ke pembelajaran bermakna yang kelima. Pembelajaran bermakna yang kelima
kami bersama-sama dengan pelajar-pelajar KUWS 303 di mana kalau dilihat daripada segi HPK, pelajar saya banyak belajar daripada rakan-rakan di KWS 3013 di mana di sini pelajar akan membuat projek jualan. Jadi pelajar pastry banyak belajar bersama-sama dengan pelajar keusahawanan. Jadi di sini kita letakkan petua-petua bagaimana meletakkan harga, bagaimana menyusun strategi, bagaimana membuat pembungkusan dan teknik-teknik jualan. Dan juga disertakan arahan aktiviti. Aktiviti yang dijalankan bersama-sama pelajar KUWS 3013 di mana mereka bermesyuarat kemudian membuat kertas kerja untuk melaksanakan Karnival Usahawan Ken 2023. Kalau kita lihat di sini, disusun juga fasa perancangan dan pelajar berkongsi kertas kerja mereka dan juga laporan supaya menjadi panduan kepada pelajar-pelajar junior yang mengambil kursus yang sama. Ini adalah strategi pelajar. Kemudian poster yang dibuat oleh pelajar mengamalkan 3R semasa aktiviti jualan. Ini adalah fasa pelaksanaan. Kemudian kita pergi ke video strategi penjualan pelajar, juga bagaimana pelajar mempromosikan jualan mereka dan video-video semasa pelaksanaan Karnival Usahawan Ken 2023 yang dilaksanakan pada 15 hingga 17 Mac. Kemudian ini adalah fasa penutup di mana pelajar menjalankan mesyuarat postmortem dan sekaligus majlis berbuka puasa. Akhir sekali, pembelajaran bermakna yang ke-6, HPK 5, DLO dan hasrat dan kriteria kejayaan pada pembelajaran bermakna 6. Topik yang terlibat, rancangan perniagaan. Daripada rancangan perniagaan dan perniagaan yang mereka telah buat semasa karnival tersebut, barulah mereka boleh dapat membuat laporan. Okey, setelah selesai 6 pembelajaran bermakna tersebut, kemudian kita pergi kepada refleksi. Pengalaman pembelajaran pelajar dibuat dalam kumpulan kerana pelajar terlalu ramai, jadi pelajar membuat video refleksi dalam secara berkumpulan. Dan ini adalah pautan-pautannya. Tuan dan puan bolehlah klik untuk melihat refleksi pengalaman pembelajaran pelajar. Pelajar juga didedahkan dengan rubrik pengesanan kompetensi pembelajaran bermakna 6C di mana mereka membuat refleksi kendiri itu pada awal semester dan pada akhir semester menggunakan rubrik kompetensi yang sama menghasilkan video refleksi itu dalam bentuk video. Akhir sekali metadata di mana data pembina DLO dan juga bagaimana saya boleh dihubungi. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.